lalu kita belajar darab pecahan yang mana darabnya nombor bulat dan juga didarabkan dengan pecahan. Okey. So ni kita dah selesai dah yang pertama. Okey, iaitu nombor bulat didarabkan dengan nombor pecahan. Okey. So hari ini kita nak masuk satu lagi, iaitu darabkan dengan nombor bercampur. Okey, darabkan dengan nombor bercampur. So kita tengok macam mana dia punya rupa dia. Okey, ni dia. Nampak pecahan, satu lagi nombor bercampur. Okey, yang ini nombor bercampur. Okey, ini pecahan biasalah. Ni pecahan biasa. So macam mana kita nak buat darab di antara pecahan dan juga nombor bercampur. Okey. So kalau kita lihat dekat sini, pertamanya sekali nombor bercampur ni adalah gabungan di antara nombor bulat dan juga pecahan. Okey, so dia tergabung di antara dua lah. Jadi untuk kita buat pendaraban, kita tak boleh darab terus. Okey, kita tukar dulu 1/4 ini, 1/1/4 ini kepada pecahan tak wajar. Okey, so apa kita buat? 1 kita darabkan dengan 4. Darab macam biasalah. Okey, kemudian kita tambahkan dengan nombor yang ada di atas. Okey, so 1 darab dengan 4 tambah dengan 1, 5. Jadi kita dapat sekarang 3/5. Yang depan ni tak payah tukar dah. Maintain je situ. Kekalkan sahaja. Yang inilah dah jadi 5/4. Okey, 3/5 darabkan dengan 5/4. Okey, so bila mendarab, kita kena lihat ada tak nombor yang boleh dipermudahkan. Okey, tapi kalau tak boleh, katakanlah tak boleh kan, tak tahu nak mudahkan macam mana, kamu darab je terus. Okey, darab atas dengan atas. Okey, atas darab dengan atas, kemudian bawah penyebut darabkan dengan penyebut. Okey, so penyebut darabkan dengan penyebut. Okey, so 3 darab 5 dapat berapa? Kira dulu. 15. Okey, 15 kan? Okey, bawah 5 darab dengan 4. Sifir 5. Kau baca je lah kan? Sifir 5 dapat apa 5 darab 4? 20. Okey, cantik. 20. Okey. Tapi ini, jawapan kita ini belum dalam bentuk dipermudahkan lagi. Okey. Jadi kita tengok 15 dan juga 20 ni ada dalam sifir berapa? 15 dan 20 ni ada dalam sifir berapa? Okey, sifir 5 katanya. Okey. So kejap cikgu tukar host dulu. Okey. Sifir 5. Jadi kita boleh buat sifir 5 lah. So 5 darab berapa dapat 15. Okey. Dan 5 darab berapa dapat 20. So 5 darab berapa? 5 darab 3. Kemudian sini 5 darab 4 lah. Kan? Kalau kamu tengok kat situ dah nampak dah kan? Okey. So potonglah. Yang sama ni potong. Habislah ni. So dapat 3/4. Okey. Jawapan akhir dia adalah 3/4. Okey. Ini cara satu. Maknanya tak payah permudahkan dulu. Okey. Tapi kalau baiknya, kalau boleh permudahkan dulu. Kalau kita lihat dekat sini. Okey, cikgu tunjuk cara 2. Ini cara 1 Cara 1. Okey, kalau siapa yang tengah salin tu bagi tahu kalau cikgu dah terlaju. Okey. Okey, ini cara 1. Iaitu kita darab je terus. Okey, pecahan dengan pecahan tu, pastikan pecahan tu dah bertukarlah daripada nombor bercampur kepada bentuk pecahan tak wajar. Okey, cara yang kedua. Okey, cara 2.
Okey, selepas kita tukarkan tu, kita tukar juga mana dia ni? Hilang tadi. Ni 3/5 ni kan. 3/5 ni dah kekal sebab dia dalam bentuk pecahan. Yang 1/4 tu kita dah tukar tadi kepada 5/4 kan. Dekat sini kita permudahkan dulu. Okey, cara satu kita tak permudahkan dulu, kita dah tukar darab terus. Cara dua kita permudahkan dulu. Permudahkan maksudnya kita tengok ada tak nombor yang boleh kita potongkan dia ataupun ada tak nombor yang sama dalam sifir. So, kalau kita tengok dekat sini, 3 dengan 4 tak boleh potong. Okey, 3 dan juga 4 tak boleh sebab tak ada sifir kan? Tak ada sifir yang sama. Tetapi 5 dengan 5 tu dia ada sifir yang sama. Kebetulan nombor dia sama. Dia senang nak potong. Kalau nombor yang sama lagi senang kita potong. Okey, so 5 darab 1 5, 5 darab 1 5. Okey, so jadi kita tinggal 3 kita darabkan dengan 1 lah. Okey, yang baki tinggal 1 kan. So 3 darabkan dengan 1 dapat 3, bawah 1 darabkan dengan 4. Okey, dapat 4. Terus dapat jawapan dia. Okey. Pecahan sebaiknya kalau kamu mahir nak permudahkan, dia akan lagi cepat kamu dapat jawapan. Okey. Cara 2 sebenarnya lagi cepat daripada cara 1. Tetapi cara 2 ni memerlukan kamu mahir permudahkan terlebih dahulu. Kamu kena permudahkan. So permudahkan maksudnya apa? Kena tahu sifir berapa nak potong dia tu. Okey. Boleh soalan 1? Boleh faham soalan 1 ni? Ni darab pecahan dan juga nombor bercampur. Okey, boleh type dekat situ. Welcome Akilah Akilah, okey, welcome to kelas kita. So kalau ada yang tak faham tu, boleh type dekat chat tu, okey. Dekat sekolah dah sampai pecahan tak? Siapa yang kat sekolah dia sebenarnya dah sampai sini? Ataupun sekolah saya belum lagi lah cikgu. Tak ada, semua belum masuk pecahan. Ke dah habis lah cikgu? Sekolah saya dah habis cikgu. Oh, Akilah saya kata dia belum. Okey. Okey, thank you Akilah. Akilah kata sekolah dia belum. Okey. So, untuk tahun 5 Akilah, pecahan kita belajar adalah darab pecahan. Okey. Bahagi pecahan bila sambung sekolah. Oh, bahagi pecahan bila sambung sekolah. Bahagi pecahan. Mana kita belum masuk lagi ni. Mana kamu dah lepas lah Bahagi pecahan bila sekolah sambung sekolah. Saya tak berfaham jawapan kamu ni. Okay? Kamu kata belum belajar. Tapi bahagi pecahan bila sambung sekolah. Maksudnya apa tu? Adakah bila buka sekolah terus belajar bahagi pecahan? Maksudnya tak belajar darab pecahan? Adakah itu yang kamu masukkan? Ataupun nak buka sekolah ni, cuti sekolah ni nak buka ni, baru nak belajar bahagi. Okey. Nak belajar bahagi pecahan. Okey. Okey, so habis soalan 1 Okey, kita pergi soalan yang kedua. Sama juga. Okey, soalan kedua nampak ada nombor bercampur. Nampak sini ada nombor bercampur. 2/4/5 kita nak darabkan dengan 3/10. Okey. Jadi yang pecahan kita jangan usik dah. Selesai. Yang nombor bercampur. Bahagi dah belajar. Okey, pecahan cikgu nak ulang kaji balik. Okey. Okey. So maknanya dia akan patah balik ke belakang lah. Okey. Sebab antara topik yang paling penting adalah topik pecahan. Okey, sebab tu kalau kamu perasan pun cikgu ajar pun perlahan. Macam laju sikit pada kura-kura lah kan. Kalau kura-kura slow sangat. Laju sikit pada kura-kura. Okey. Sebab topik ni penting. Okey, sangat penting. Dia akan bawa ke topik-topik ke depan. Kalau topik ni kamu tak kuasai, nanti nak ke depan kamu susah sikit. Okey. Jadi apabila cikgu ajar ni, cikgu terangkan, kita buat sama-sama. Kalau ada yang tak faham terus tanya, cikgu tak dapat. Bagi tahu je, jangan segan silu. Okey, biar tak dapat sekarang, biar tak faham sekarang daripada tak faham ke depan. Okey. Alright, so kita pertama kita tukarkan dulu. Okey, tukarkan. So 2 darabkan dengan 5 lah. Dapat 10. Kemudian kamu tambahkan dengan 4 ke atas. So 2 darab 5 10. 10 ditambahkan dengan 4. Kita dapat
2 darab 5, 10, 14 lah. Okay, so kita dapat 14. 14 per 5. Okay, darabkan dengan 3 per 10. Untuk darab dan juga bahagi, kita tak payah samakan penyebut kan. Baru hari tu kita ada ulang kaji sikit tambah dan tolak pecahan. Sebab tambah dan tolak pecahan ni bukan di tahun 5. Dia di tahun 4. Kita kena samakan penyebut. 5 dengan 10 tu kena sama. Tapi untuk darab tak perlu. Darab atas darab dengan atas. Bawah darabkan dengan bawah. So kita ada 14 darabkan dengan 3. Okay, kemudian kita ada 5 didarabkan dengan 10. Okey, kalau cara satu macam itulah cara dia. Okey, kita darab terus. Okey, kamu darab terus. Okey, silakan. Ada yang nak ketandaskan. Silakan. Okey, pergi tambah cepat-cepat sikit kan. Okey, so 14 kita darabkan dengan 3, 5 darabkan dengan 10. Okey, yang masalah kita adalah pada 14 darab 3. Masalah kita adalah pada 14 darab 3. Okey. So kamu boleh buat bentuk lazim macam biasa, 14 darab 3. Okey. Atau kamu boleh darab terus. Okey. So kita darab lazim dulu. 3 darab 4, 12. Dari sini 1, 3 darab 1, 3 tambah 1, 4. So kita akan dapat atas 42. Okey. Bawah, tak apa, sifir 10, senang. 5 darab 10, 50. Okey. Jawapan yang kita dapat ni belum lagi jawapan akhir. Okey. Kita kena permudahkan. Okey. Ataupun kalau yang darab tadi, kalau kamu nak darab terus pun boleh. Okey, 14 darab 3 ni, dekat pula dengan cikgu. Okey, tukar tempat lah. Okey, 14 darab 3 ni nak darab terus pun boleh. Okey, 14 darab 3 ni nak darab terus pun boleh, iaitu ambil dulu 4 darab dengan 3 yang belakang dulu, dapat 12, naik sini 1. Okey, kemudian 1 darab 3. Okey, 1 darab 3 tambah dengan 1 yang atas ni dapat 4. So 42. Tu kita darab terus. Okey, kita tak buat bentuk lazim. Okey, pun boleh. Tak kisahlah mana-mana satu. Okey, mana-mana satu yang kamu rasa boleh ikut. Okey. So 42 per 50 ni belum terkecil lagi. So macam mana kita nak kecilkan dia ni? Kita nak kena bahagilah, tengok 42 dengan 50 ni dalam sifir berapa ada 42 dengan 50. Dia akan ambil masa sikit kan. Jadi sebab itu kalau kita dapat mahirkan cara 2, dia sangat membantu. Sebenarnya 42 dengan 50 ni kena kecilkan lagi. Okey. Kita tengok cara 2 Kenapa cikgu kata cara 2 ni lebih mudah. Okey, cara 2 sama je pecahan dia, 14 per 5. Okey, 14 per 5 kita darabkan dengan 3 per 10. Okey, jadi kita akan tengok dekat sini nombor mana yang boleh dipermudahkan. Okey, nombor mana yang ada dalam sifir. So kalau tengok 3 dengan 5 tak boleh. Okey, 3 dengan 10 pun tak boleh. Okey, jadi yang ada dekat sini adalah 14. Okey, 14 dengan 10. Jadi 14 dan 10 ni ada dalam sifir berapa? 2. Ada dalam sifir 2. Alia dah mahir potong-potong kalau dah mahir, cantik tu. Terus pakai yang tu sebab dia akan jimat masa kamu. So, kita ada sini 14 dengan 10 ni. Ada tadi kan. Tiba-tiba dengar suara kan. 2. Itu bukan hantu je. Tu orang. Okey, so 14 dengan 10 ni ada dalam sifir 2. Jadi, kalau yang belum mahir, kita senarai dulu. 2 darab berapa? Dekat sini pun samalah. 2 darab berapa? Okey, so 2 darab berapa dapat 10? 2 darab berapa? 3 dulu. 7. 2 darab 7, 14. Okey, dia tolong jawab yang atas 2 darab 7. Okey, cantik Okey, 7. So bawah 2 darab 2 darab 5, 10. Okey, kalau kamu belum mahir sangat lagi, katakanlah cikgu saya memang tak mahir tu. Kau kan senaraikan sifir kan macam ni. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dah jumpa kan? Nampak kat situ ada 2 nombor yang sama, iaitu nombor 10
dan 14. Kan sama kat sini. Ni nombor 14. Ni nombor 10. Jadi kita nak permudahkan, kita tengok. Nak ke 10 tu berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Jadi potong, tinggal 5. Okay, sebenarnya 2/5 lah. Okay, kalau tak boleh buat 2/5 ni, tengok buat kaedah senarai tu. Okay, kaedah senarai tu, kita kira je. Okay, 5, cantik. So, kita pun tulis 5. 14 ni, okay, 14 ni, okay, kita kira dulu, kita potong dulu. Okay, potong. So 14 nak pergi ke 14 berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Makna 7. Jadi kat sini akan dapat dalam bentuk yang lebih mudah. Okey. So kalau kita tengok sini 7 darabkan dengan 3, yang tinggal 7 darab dengan 3. So dapat berapa sini? 7 darab 3, 21. Okey. So 5 darabkan dengan 5, 25. Jadi jawapan kita adalah 21/25. Tu jawapan akhir kita lah. Nampak tak? Dah dipermudahkan. Kalau dekat sini, nampak belum dipermudahkan lagi. Okey, 42 dengan 50. Jadi 42 dengan 50 ni ada dalam sifir 2. Okey, so kena bahagikan dengan 2 lah. Okey. Kena buat satu-satu. Sebab tu kalau boleh kamu permudahkan, lagi senang. Okey, 2 darab 2, 4. 2 darab 1, 2. So, atas kita dapat 21. Bawah ambil juga 50, bahagi juga dengan 2. So, 2 darab 2, 4. Tolak, bagi 1, 10. 2 darab 5 lah, 10. Nampak? Tetap juga dapat jawapan sama. Okey, potong, sini dapat 25. So, jawapan akhir kita tetap juga 21/25. Okey, boleh? Okey. Kalau boleh, sila buat soalan yang ketiga. Okey. Kita ada 3, 1/3 didarabkan dengan 2, 1/7. Okey. Nampak dua-dua nombor? Dua-dua nombor bercampur. So, tukar dulu kepada pecahan tak wajar. Okey. So, kamu darab dulu sini. Okey, 3 darab dengan 3. Kemudian dapat jawapan, tambahkan dengan nombor yang ada kat atas. Okay, so 3 darab 3, 9. 9 tambah 1, 10. So 10/3 didarabkan dengan, 2 darab dengan 7. Okay, 2 darab 7, sifir 2 lah. Tak payah pakai sifir 7 kalau tak ingat sifir 7. Okay, tapi minggu lepas kan cikgu ada ajar sifir 7 kan. Nombor telefon tu jangan lupa. So kamu boleh pakai kaedah nombor telefon pun boleh. Okay. Okay, kemudian 2 darab 7 kamu tambahkan dengan 1. Tambahkan dengan 1. 2, 7, 14 tambah 1, 15. So 15/7. Cuba kamu selesaikan dulu soalan ini. Okey. Cikgu bagi masa sekejap. Kira dulu. Okey, siapa yang dah dapat jawapan tu boleh chat dekat cikgu Bagi jawapan akhir je. Saya nak tengok. Okey, Luqman dah dapat. Okey. So 5 yang jawapan Luqman tu cuba Kak Man tengok adakah dia boleh dipermudahkan lagi kan? Adakah dia boleh dipermudahkan lagi?
Isu dia bukan tak pandai pecahan kat situ. Isu dia sebenarnya tak pandai darab. Tu je. Sifir kau ada masalah. Okay, siapa yang cakap dia tak pandai pecahan, sebenarnya dia bukan masalah kat pecahan tau. Masalah dia dekat dia tak pandai sifir. Tu je. Dia tak nak hafal sifir kan. Ini masalah dia kat sini. Okay. Sebab pecahan ni dia tak susah mana. Dia darab atas dengan atas. 10 darab 15. 3 darab 7. So dia tak ada complicated. Cuma dia kalau tak hafal sifir tu jadi masalah. Okay. Jadi mana-mana yang belum hafal sifir tu, insaf lah cepat. Okay. Sebab ini macam ni je darab dia. Dia tak ada complicated pun. 10 darab 15. Okay. 3 darab dengan 7. Tak ada apa-apa yang peningnya. Atas darab dengan atas, bawah darab dengan bawah. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, ada yang boleh kecilkan. Okay. Ada yang kita boleh kecilkan kat situ. So kita tengok iaitu 3 dengan 15. Okay. 3 dengan 15 tu boleh kecilkan sebab ada dalam sifir 3. Sebab tu cikgu kata, kalau kau tak hafal sifir, kau tak kuasai sifir, memang belajar pecahan ni akan jadi susah untuk kamu. Susah tu bukan sebab pecahan tu, sebab sifir tu kau tak hafal. Okay. Contoh macam ni kan. Kau kena senarai macam ni lah. Sebab bila kamu tengok nombor tu, ni nombor 3. Ni nombor 15. Nampak? 3 dengan 15 ada dalam sifir 3. Mana mungkin kamu boleh nak cepat jawab pecahan kalau sifir kamu tak ingat. Memang akan jadi susah. So tengok sini, 3, 6, 9, 12, 15. Jadi kita jumpa kat situ, 3 dengan 15 ni ada dalam sifir 3. So 3 ni yang pertama. So 1 lah. 1. So ni 1, 2, 3, 4, 5. Ni 5. Okay. So yang tinggal adalah 10 darabkan dengan 5. Sebab 10 dengan 7 tak ada dalam sifir yang sama. Okay. Sebab 7, lepas tu 14. Mana dapat 10 kan? Tak dapat. Jadi tak ada sifir yang sama, tak boleh potong. Jadi tinggal 10 darab 5, 50. 1 darab dengan 7, 7. So jawapan kita adalah 50/7. Okey. Kalau tak boleh juga pun kau darab terus sahaja. Okey, 10 darab 15, 3 darab 7. Sama je. Okey. Tapi nombor tu akan jadi besar. Untuk kecilkan nanti jadi susah. Okey. Untuk kecilkan nanti jadi susah. Okey, pada pandangan cikgu, darab pecahan ni dia tak sesusah macam kita nak tambah pecahan. Okey. Dia direct saja. Okay, kecuali kalau kau tak kuasai sifir, memang dia akan jadi lambat. Okay, so kita dapat 50/7. 50/7 ni kita boleh tukarkan kepada pecahan nombor bercampur. Sebab biasanya dalam jawapan pecahan, kita tak boleh si gemuk kat atas. Nampak ni 50 lagi besar pada 7 kan? Tak boleh. Jadi kita kena tukar kepada pecahan wajarlah nombor bercampur di tahun 4. Jadi apa kita buat? Bahagi macam biasa sahaja. Okay, 50 kita bahagikan dengan 7. Okay. So 7 darab dengan berapa? Dapat 50 kan? Sifir lagi kat situ. Sifir 7. Masih ingat lagi kaedah cikgu ajar sifir 7? Nombor telefon tu. Harap-harap korang tak lupa lah. Okay. 012 2 3 4. Okay. 4 5 6 7. Okay. Ni cikgu ulang lagi lah untuk sifir-sifir ni kan. So masukkan nombor 0 sampai 9 dari belakang. Sifar 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Siaplah sifir. Siaplah sifir 7 kita. Okay, ni khas untuk mereka. Okay. Okay, apa pula benda ni? Okay. Kalau pecahan dia ni contoh, okey. 10 darab tepi dia, 2 darab sebelah dia. Kalau cikgu bagi soalan macam ni atas ni, kejap ni ada pertanyaan ni yang nampak panjang karangan dia ni kan. Tulis karangan ke syair ni. Kalau cikgu bagi soalan macam atas ni, darab dia sebelah-sebelah dia je. Darab bawah sebelah dia. Betul? Tapi kita yang 10 dengan 5 tu kau boleh pemudahkan. Okey, 10 darab tepi dia, 2 darab sebelah dia. Okey, betul. Okey. Soalan dia tanya okey rakan kita ni, okey, sebelum cikgu nak pemudahkan kita punya soalan tak habis lagi ni. Tapi sebab ada soalan, okey kita tengok. Soalan dia tanya macam ni soalan dia. Okey, kalau cikgu salah bagi tahu
soalan dia adalah 10 per dengan 2, okey, didarab dengan 43, okey, per dengan 5. Okey, ini maksudnya soalan ni dah tukar kepada dua-dua dalam pecahan. Dah cantik dah soalan ni. Dah cantik dah tukaran ni. Okey, sebenarnya jarang kita dapat soalan dah bagi macam ni, jarang. Okey, 43 per 5 ni mesti dia bagi dalam bentuk nombor bercampur. Okey, jarang lah dia bagi. Tapi kalau dia bagi macam ni, rezeki kita lah. Maknanya ni kita dah tukar siap-siap ke dalam bentuk pecahan tak wajar. Okey, dekat sini, kalau kamu tak mahir sifir, kamu darab terus. Okey, 10, kamu darab terus dengan sini. Okey, 2 darab dengan sini. Okey, so 10 darab 43 dapat 430. 2 darab 5, 10. Ingat kita ada belajar hari tu bahagi. Kalau 10, so potong sifar. So jawapan kita adalah 43. Okey. Tetapi kalau kamu pandai potong, okey, kalau kamu pandai potong lagi cepat. Okey. Kalau pandai sifir lah, maksudnya 10. Okey, soalan yang sama juga 10 per 2. Ni cara 2 selesaikan dia 43 per 5. Okey, kalau kita tengok sini, yang mana kita boleh potong kat sini? 10 dengan 10 dengan 5 boleh potong. 10 dengan 2 pun boleh potong. Okey, nak potong ni boleh potong bawah dan boleh potong setentang dia. Yang tak boleh, yang ke bawah dia. Yang bawah tentang dia. Yang direct macam ni tak boleh potong. Okey, yang direct kena darab. Yang setentang dia tak boleh. Okey. Jadi terpulang, katalah kita nak potong dengan 5. Sebab tadi cikgu ada dengar sebut 5 kan. So 5 darab 1. Okey, kalau tak boleh, rasanya ada sifir 5 ni tapi tak ingat berapa. So kamu buat dulu 5, 10, 15. Cukuplah tu sebab kita nak 5 dengan 10 saja. Jadi 5 yang pertama 1. So 1 lah. Okey, 10 ni berapa kali? 1 kali, 2 kali. Potong 2. Nampak sekarang kat atas 2, bawah pun 2. Boleh potong lagi. Potong lagi. 2 darab 1. 2 darab 1, 2. Okey. So tinggal 1 darab 43. 1 darab 43, 43. Bahagikan dengan 1 darab 1. 1. Jadi 43 bahagi 1, jawapannya 43. Sama sahaja kedua-dua cara. Okey, ni cikgu dah tunjuk dua cara lah. Cara 1, darab terus. Okey, cara 1, darab je terus. Tak payah pening-pening dah. Okey, darab atas, darab bawah. Masalah dia adalah kalau kau tak boleh sifir. Itu memang menjadi masalah. Itu siapa pun tak dapat tolong. Okey, dia macam soalan dalam peperiksaan. Okey, tak ada siapa boleh tolong kau masa nak jawab peperiksaan. Kau jawab sendiri. Okey, samalah macam sifir. Cikgu hanya boleh bagi tahu kat kamu, okey, sifir ni teknik dia macam ni. Tapi yang nak kuasainya kamu. Kalau kamu ikut, kamu dapatlah. Kalau kamu tak ikut, susah sikit. Okey. Okey, cara 2 sentiasa lebih mudah, iaitu dengan cara permudahkan. Kalau cara 1, kita darab dulu, senang dahulu, sesah kemudian sebab nak bahagi kemudian kan. Yang ni kita susah dahulu. Cara 2 ni susah dahulu baru senang kemudian. So cikgu lebih prefer cara 2 lah, susah dahulu, senang kemudian. Cumanya kamu kena kuasai sifir dulu lah. Okey, terima kasih kepada yang bertanya tu. Dapat manfaat Okey, so harap kalau ada soalan lagi tanya. Macam tengok dia ada soalan dia tanya. Okey je kita bincang, tak ada masalah. Okey, patah balik kepada kita punya masalah kat sini sekarang kan. Jawapan kita dalam bentuk pecahan tak wajar, 50 per 7. Okey, jadi kita bahagilah 50 bahagi dengan 7. So, dia mesti nak tanya sifir. So, kita tengok dekat kita punya banner sifir 7 ni, yang mana dekat dengan 50. So, kita kira lah. 49 kan, jadi berapa kali tu? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7. 7 kali, bermakna 7 darab 7, 49. Baki 1, habislah. Okey, jadi kita punya nombor dia adalah 7. Okey, 7. Baki berapa? Baki 1. Pecahan asal, ambil yang inilah, 7. Ini dalam jawapan dalam pecahan nombor bercampur. Okey, daripada pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Tapi untuk level awal ni, kalau kamu tak mahir untuk permudahkan dulu pun tak apa. Okey, tak mahir untuk permudahkan dulu pun tak apa. Kamu dapat darab atas macam ni pun dah okey dah. Okey, tinggalkan jawapan macam ni pun dah okey. Untuk peringkat awal lah. Okey, untuk peringkat awal. Boleh
Okey, kita tengok soalan keempat. Okey, soalan keempat sama macam soalan nombor 3 kan. Okey, cuba buat dulu. Cuba tukarkan dulu nombor ini ke dalam bentuk pecahan tak wajar. Okey, tukar dulu. Tukar macam mana? Tukar macam biasalah. 9 darab dengan 4 atas tambah 3. Sama je. 4 darab 5 tambah dengan atas. Okey, sama sahaja. Okay, yang bertanya soalan tadi jelas siapa tadi tanya tu nama dia? Ni Akilah tanya tadi. Akilah nampak nol je kat situ kan. Chat ni kena besar sikit baru nampak. Okey, 9 darab 4. So kalau sini 9 darab 4 makna sifir 9 lah kan. Tak ingat sifir 9 kamu buatlah 0 36. 2 36 kan. 012 012 pula. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, tu sifir 9 lah. Okey, jadi kawan kita kata tadi 36 kan. 1 2 3 4. Betul lah 36 tambah dengan 3. 37, 38, 39. 39. Okey. So darabkan dengan 4 dan 5, sifir 5 lah. 4 dan 5 20 tambah 2 22 per 5. Jadi dekat sini yang mana kita boleh permudahkan? Adakah 39 ini boleh dipermudahkan dengan 5? Ada tak 39 dalam sifir 5? Tak ada kan. Jadi bila tak ada, kau tak boleh kecilkan dia lah. Jadi yang tinggal hanyalah 4 dengan 22. 4 dengan 22 boleh kecilkan. Sifir 2 lah. Okey, pakai sifir 2. Okay, yang ni tak boleh. Okey, yang ni tak boleh mudahkan sebab 39 dengan 5 tak boleh. 39 dengan 4 pun tak boleh. Okey. So 39 ni tak boleh dipermudahkan. Tak boleh kita kecilkan lagi pun dah tak boleh. Okey, dengan 5 ni tak boleh. So yang tinggal hanyalah yang 4 dengan 22. Yang ini boleh. So kita bahagikan dengan 2. Senang cerita, kalau kamu tengok nombor tu nombor genap, kamu boleh bahagi dengan 2. Okey, sebab semua nombor genap boleh dibahagikan dengan 2. Kalau katalah kita tak ingat sifir kan. 4 dengan 22 ni sifir berapa kan? Sama ada sifir 2 ke sifir 4 ke kan? Jadi kamu boleh bahagi dengan 2 dulu. Okey. So 2 darab berapa dapat 4? 2 darab dengan 2. Okey. So 2 darab berapa dapat 22? Kalau yang ni tak boleh, kamu bahagi macam ni. 11. 11. Laju je kan. Okey, betul lah 11. Okey. 2 darab 1, 2. Lepas tu sini pun 2 darab 1, 2. Okey, 11. Okey. 2 darab 11 lah 22. Jadi dah kecil kan. Dah nampak dah lebih kecil kita punya jawapan ni. Okey. So tinggallah 39 darabkan dengan 11. 2 darabkan dengan 2 darab dengan 5. Okey, so darab 5 10. Atas je lah kita kena darab 39 darab dengan 11. Okey. Kalau nombor 2 digit ni, cikgu galakkan kamu guna lazim biasa je lah. Lazim biasa. 39 darab dengan 11. Okey, hari tu cikgu ada ajar kan sifir 11 secara mudah. Okey. Sebenarnya kalau tak buat untuk lazim pun boleh dapat terus jawapan untuk darab 11 ni. Okey, ni 11. Okey, so dapat berapa ni? 39 darab dengan 11. Okey, cikgu tengok kat chat dulu. Okey, 1.99, 1.33. Kemudian 1.99, 1.33. Okey. 429. Okey. Betul lah. Okey, 429. So kita dapat berapa? 429. Okey. So 429 per dengan 10. Maknanya kena bahagi dengan 10 lah.
Okey, sebab ni dalam bentuk pecahan tak wajar. Okey. So kita ambil kalkulator pula, mana boleh kau guna kalkulator kan. Okey, tahun depan baru boleh guna kan. So 429 dibahagikan dengan 10. Okey, bahagi macam biasalah. 10 darab dengan 4, 40. Baki 2, 29. So 10 darab 2 lah, 20. So tolak baki 9. So kita akan dapat sini jawapan dia adalah 42, 9 per dengan 10. Okey, 42, 9 per 10. Okey, kalau dapat jawapan dalam pecahan tak wajar, kita kena tukarkan kepada pecahan wajar. Okey, so pecahan wajar kita macam itulah. 42, 9 per 10. Okey, kita bahagi sampai dah baki dah, tak boleh bahagi dah. Ni 9 kan dah tak boleh bahagi dah. Sebab 10 darab 1 pun dapat 10 dah tak boleh. So 9 dikira baki. So baki pecahan jadi macam ni lah. Baki sentiasa ke atas. Ini pecahan asal lah. Di bawah ni pecahan asal. 42 ni adalah jawapan yang atas ni. Okay, ni 42. Ni kira tinggi sikit lah. Okay, sebab dapat pecahan tak wajar. Okay, cikgu dah bulat-bulat tu. Itulah maksud dia apabila kita bahagikan. Okay, dapat Aisar boleh Aisar? Ikut step dia ni Kau sifir tak boleh lagi tu, kau ikut dulu. Boleh. Boleh ikut bagi Mahir dia punya arahan dulu. Arahan dia atas darab atas, bawah darab bawah. Yang tu dulu. Okey, samalah soalan ke-6 ni sebenarnya lebih mudah daripada soalan yang ke-4 tadi kan. Sebab sebelah aja yang perlu ditukar. So 58 ni kita tak payah usik. Sebab dia dah dalam bentuk pecahan. Yang ini yang kita kena usik. So 4 ni kita darab dulu dengan 2. So 4 darab dengan 2 tambah dengan 1 yang berada di atas. Okey. So 4 darab 2, 8 tambah 1, 9. So darabkan dengan 9 per 2. Jadi kamu tengok dekat sini. Ada tak yang boleh dipermudahkan? Lima ada tak dengan 8? 5 ada tak dengan 2? 9 ada tak dengan 8? 9 ada tak dengan 2? Cuba kamu bagi tahu cikgu untuk yang ni. Boleh permudahkan ke tak boleh? Kalau boleh dengan sifir berapa? Kalau tak boleh, tak boleh lah. 8 dengan 2. 8 dengan 2. Tapi 8 dengan 2 dekat bawah. Bawah dengan bawah tak boleh permudahkan. Okey, kita tak boleh permudahkan macam ni. 5 dengan 9 tak boleh. 8 dengan 2 tak boleh sebab dia sebelah menyebelah. Sebelah menyebelah tak boleh. Dia hanya boleh atas dan bawah. Okey. Jadi kita cek 5 boleh tak permudahkan dengan 2? Boleh tak permudahkan dengan 8? Itu maksud dia. Ataupun 9 boleh tak permudahkan dengan 8 ataupun dengan 2? Itu kita kena semak. Okey, sekali kita pandang, kalau kita tengok sini 5, okey, sifir 5, 5, 10, 15. Nampak tak? Tak ada 2 kan? Kita buat 9 pula. 9, 18, 27. Nampak tak ada 8? Okey, maka 5 dengan 9 ni tak boleh dipermudahkan dengan orang bawah dia. Kalau tak boleh, kita darab teruslah. 5 darab 9. So 5 darab 9 berapa? 45. Okey, 8 darab 2? 16. 16. Tu dah boleh sifir tu. Cantik lah tu. Okey. Sekarang dekat sinilah yang menjadi masalah kita. 45 per 16. Okey. 45 per dengan 16. Okey. So apa kita nak buat dekat sini? Kita kena permudahkan dia. Okey. Kena permudahkan dia kalau kamu tengok kat sini. Melibatkan bahagi dengan 16. Bahagi 2 digit. Okey. So kita letak kat tepi ni. Kejap So kita ambil 45. Okey, bahagikan dengan 16. Walaupun dia 2 digit, untuk darjah 5 ni,
Dia tak adalah besar sangat. Maksudnya apa? Dia tak adalah suruh kamu cari sampai banyak-banyak. Okey, 16 ni kamu buatlah sifir 16. Cikgu, manalah saya tahu sifir 16 cikgu? Kita bina sifir 1 dan juga sifir 6. Macam cikgu bagi tahu hari tu. Okey. Kita kira sifir 1 dan sifir 6. So bina sifir dulu. Okey, kita ada sifir 1 dengan sifir 6. Bina satu-satu sifir. Syarat dia kamu tak payah hafal sampai sifir apa nama ni banyak-banyak ni, tak payah. Bina satu-satu. So sifir 1 paling senang sekali lah kan. 1, 2, 3, 4, 5. Bina takat 5 dulu pun tak apa. Okey, bina takat 5 dulu tak apa, tak payah banyak-banyak sebab nombor ni kecil je. Kemudian buat untuk sifir 6. 6, mulakan dengan 6 lah. 6. Lepas tu 6 tambah 6, 12. 12 tambah 12, 12 tambah 12 tambah 6, 18. 18 tambah 6, 24. 24 tambah 6, 30. Okey, katakanlah. Okey. Dah siap ni, kita akan dapatkan sifir 16. Okey, sifir 16 kita kat ujung ni. Gabungan di antara 1 dengan 6 menghasilkan 16. Okey, jadi kita salin dulu nombor yang belakang. Okey, ni paling belakang 6, belakang 2, paling belakang 8, paling belakang 4, paling belakang 0. Salin balik dekat sini. 6. Okay, ni cikgu ulang sebab kita ada pelajar baru ni. Okey, mungkin dia pun sifir, cikgu tak pasti lagi. Kalau sifir dia belum okey, untuk 2 digit kamu boleh buat macam ni. Okey, bila kamu dah salin tu, baru yang depan tu kita tambahkan saja. Okey, yang di depan ni kita tambahkan saja. Okey, 1, ada nombor tak sebelum 6? Tak ada. So 1 lah. Okey, 2, tambahkan, ada 1 kat depan kan. So 2 tambah 1, 3. 3 tambah ada 1, jadi 4. 4, dekat sini ada 2, tambah 2 dapat 6. 5 tambah dengan 3 dapat 8. Kita dah dapat 1 darat 16, 16, 2 darat 16, 32, 3 darat 16, 48, 4 darat 16, 64, 5 darat dengan 16, 80. Cukup lah tu. Sebab kita nak sampai 45 je. Okey, dalam kita punya carta tu, yang paling dekat dengan 45, nombor berapa? Sifir berapa? Berapa darat dengan 16? Yang paling dekat berapa kalau 45 ni? 16 darat berapa? Cikgu tak dengar. Tak dengar. Halo. 32. 32. Rakan-rakan lain boleh dengar suara cikgu kan? Boleh. Maknanya Akila cuba cek kamu punya ni. Okey. Kamu punya sound. Okey. Sebab kawan-kawan lain semua boleh dengar ni. Ke baru dapat dengar? Sudah tak dengar, kacau ni. Okey. Dah boleh. Okey. Cantik. Risau juga cikgu kan. Tiba-tiba tadi kan cikgu cakap sorang-sorang pula. Okey, kalau kamu tak dengar tu, bagi tahulah. Nasib baik dia bagi tahu. Okey. Maknanya kamu punya itulah. Kamu punya setting ni kadang-kadang setting cikgu, kadang-kadang setting kamu. Tapi dalam kes ni, kalau kamu tengok dekat cikgu punya tu, nampak cikgu bercakap tu, nampak dia punya mic dia tu kan macam tu lah. Maksudnya, mic cikgu berjalan dah tu. Okey, sambung dekat sini. So, maknanya 16 kita dapat, darab, dekat. Kalau darab dengan 3, darab dengan 3 dah lebih. Tak boleh. Okey. 16 darab 1, 16. 16 darab 2, 32. 16 darab 3, 48. 48 dah lebih daripada 45. Tak boleh. Jadi kita tak boleh ambil 48. Kita kena ambil yang paling dekat dengan dia. So dekat sini yang paling dekat dengan dia adalah 32. Okey. So 32 adalah 16 darab 2. 32. Okey. So 5 tolak 2 dapat 3. 4 tolak 3 dapat 1. Okey, jadi nampak 16 darab berapa dapat 13 dah tak ada dah. Okey, sebab yang paling kecil adalah 16. Maka itulah jawapan kita. Jawapan kita apa? Ambil ni yang besar ni 2 sebagai nombor 2 besar kita. Okey, tak letak sini 2. Kemudian baki yang bawah 13. Kemudian yang ini 16. Pecahan asal dia. So kita dapat 2 13 per 16. 13 per 16. 13. Ya, 2 13 per 16. Itu je lah jawapan dia. Okey, so kita dapat 2. Yang atas ni 2 ni, sini. Okey, lepas tu 13 yang bawah ni 13. Yang 16 ni pecahan asal dia.
Okay, yang bawah. Sama sahaja macam kita buat tadi. Okay, ni cikgu ajar perlahan-lahan ni. Slow-slow. Okey boleh dah habis dah salin. Jangan lupa salin, conteng kat buku kamu tu. Okey. Akila esok dapatlah buku kan. Okey. So kita tengok soalan 6. Okey, kalau yang tak sempat salin tu bagi tahu nanti cikgu patah balik kat situ. Okey, 1/2 didarabkan dengan 1/3/5. Sama saja. Okey. Asalkan nombor tu dalam bentuk nombor bercampur, kita tak nak. Nak darab, nak bahagi pun sama. Okey, nak darab dengan kecuali untuk tambah dengan tolak. Tambah dengan tolak tak apa. Okey, kita hanya samakan penyebut saja. Okey, untuk darab dengan bahagi pecahan, kita tak payah samakan penyebut. Tetapi kita syarat pertama dia tukar kepada pecahan yang tunggal, yang satu. Okey, dalam kes ni dia akan jadi pecahan tak wajar lah. 1 darabkan dengan 2 tambah dengan 1 yang atas. So dapat berapa tu? 3/2 lah. Okey, darabkan dengan 1 darabkan dengan 5. 5 tambahkan dengan 3, 8. Okey, 8/5. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh, ada tak nombor yang boleh dipermudahkan kat sini? Okey, tu maksudnya dia sebut 2 dengan 8 tu maksud sifir dia dah okey lah tu. Yang lain senyap-senyap ni tak faham lah tu. Okey. Korang ni dia cuti di sekolah ni satu hari hafal lah satu sifir kan senang. Suruh baca depan mak kamu ke kan. Untuk kebaikan kamu lah. Okey, so kita nampak kat sini hanya yang boleh adalah 2 dengan 8. Okey, 2 dengan 8. So sifir 2 lah. So 2, 4, 6, 8. Nampak kat situ? Kan ada 2, bawah ada nombor 8. So ni boleh dipermudahkan. So 2 darab dengan 1. Ini 1, 2, 3, 4. So potong 8 tinggal 4. Ada lagi tak boleh permudah? Dah tak ada lah. So 3 darab dengan 4. 1 darabkan dengan 5. So 3 darab 4. 12. 1 darab 5. 5. Nampak? 12/5. Pecahan tak wajar. Jadi kita kena bahagilah. Bahagikan 12 dengan 5. Okey. Tapi okeylah ni bahagi dengan 5 sebab dia sifir 5. Sifir 5 ramai orang dah tera kan. Okey, so 12 bahagi dengan 5. Kat mana conteng ni? Okey, pada ambil lah. Okey. So ambil 12 bahagikan dengan 5. So kalau yang tak boleh senaraikan sifir lah 5, 10, 15, 20. Cukup lah tu. Dia nak sampai 12 je kan. So paling dekat adalah 5 darab 2. 5 darab 2 lah. 1, 2. So 5 darab 2, 10. Okey, so dapat dah baki lah. Tak ada dah 5 darab berapa dapat 2 tak ada. Okey, so jawapan kita macam biasalah. Ambil yang atas dulu 2. Tulis yang besar 2. Okey, kemudian baki dia yang bawah ini 2 juga kebetulan baki dia. Per dengan pecahan asal. Pecahan asal kat sini 5. So kita dapat 2/5. Maknanya apa? 12/5 ni kalau kita kecilkan kita akan dapat 2/5. Okey, ni kan. Kalau kita kecilkan kita akan dapat 2/5. Ini jawapan dalam bentuk yang terakhir. Pecahan mesti dalam bentuk wajar. Maksudnya apa? Nombor atas mesti lebih kecil pada yang bawah. Tapi untuk peringkat awal, kalau kamu tak boleh, asalkan kamu dah boleh dapat 12/5 tu pun dah cukup rahmat dah untuk peringkat awal darab. Okey, dan kalau sifir tu kau senaraikan dulu. Okey, senaraikan ataupun tambahlah satu-satu. Tak apalah kan. Kalau tak boleh juga, tengoklah buku sifir dulu. Kan kat belakang buku korang tu kan ada sifir kan. Kau tengoklah dulu peringkat awal ni. Okey, kalau tak memang tak boleh. Kalau tak memang tak boleh. Okey.
Dia ada cara tanpa gunakan sifir, tapi cara tu sangat lambat sikit lah kan. Dalam kelas kita secara online ni tak berapa sesuai lah. Okay, iaitu kaedah gambar rajah tu. Kita akan darab satu-satu. Okay. Alright, so kita tengok soalan seterusnya. Okay. Samalah. Okay. Ni soalan ni sebenarnya sama je. Ini pun sama je. Okay. Lepas ni apa? Lepas ni kita nak masuk perpuluhan dah. Nak habis dah darab kita ni. Okay. Kita punya bahagian yang susah ni dah nak habis. Tinggal nak masuk bahagian yang senang. Kenapa cikgu cakap perpuluhan senang pula? Dia lebih mudah sikit lah. Okay. Okay, lebih mudah sikit. Okay. So sama macam biasa. 10. Okay. Kita kena darab dulu dengan 5. Okay. Lepas tu kamu tambahkan dengan 4 yang atas lah. Sama je. Kamu kena tukar dulu daripada pecahan tak wajar kepada wajar. Sebab kita nak darab. So dapat 54/5. Darabkan dengan 3 darab 3 9. 9 tambah 1 10. Jadi dapat 10/3. Okey, 54 darab 10 54/5 darab 10/3. Okey, antara banyak-banyak nombor ni ada tak nombor yang boleh dipermudahkan? Itu dulu. Kalau ada, kita permudahkan. Kalau tak ada, kita jalan terus. Macam tu. Okay, jalan terus maksudnya darab terus lah. 54 darab 10, 5 darab 3. Itu maksud dia. Okay. So, ada tak kat situ yang ada dalam sifir yang sama? Ada. Yang mana? 5 dengan 10. 5 dengan 10. Cantik. Tu menunjukkan sifir dia dah kukuh tu kan. Tahu ingat lepas bulan puasa ni, lepas raya ada exam tau. Cikgu ada dah dapat jemputan bagi ceramah kat sekolah. Teknik menjawab persediaan menjawab periksaan pertengahan tahun. Sabar je lah. Malas cikgu rasa nak pergi sekolah kan. Dah lama tak pergi, malas rasa. Tapi tak tahulah. Lepas raya katanya. Harap-harap dah kena cocok lah. Cikgu pun tak kena vaksin lagi kan. Malas kalau tak kena vaksin nak pergi. Okay. Okay, so kalau tengok sini 5 dengan 10 boleh sifir 5. So kamu kalau tak boleh, kamu senarai dulu sifir 5 ni. Ataupun tengok dululah kat buku sifir kamu tu. Tak apa. Yang penting kau faham pecahan tu apa. Okay. Cuma apabila kamu tak ingat sifir dalam peperiksaan, memang kamu tak boleh jawabnya. Okay. Memang kamu akan out. Okay. Out tu bukan sebab pecahan tu susah. Sebab kau tak hafal sifir. Tak hafal ke tak kisahlah, apa-apa yang penting kau kuasai je lah. Okay. So 5, yang pertama 5 kan. So pertama 1 lah. 10, 1, 2. Potong, tulis 2. Okay, 54 dengan 3 ni agak-agaknya boleh bahagi tak? So kalau tak tahu, kita check dia. So 54 kita bahagi 3. So 3 darab 1, 3. Ini kalau kita nak check lah kan. Sebab nombor ni besar ni 54 ni. Kalau kita tak kecilkan, nanti kita nak bahagi lagi leceh. Cuba kita try dulu lah. Kalau tak boleh, kalau ada baki tak boleh lah. Kena darab terus lah. Memang dia saja nak uji kita lah tu. So 5 tolak dengan 3, 2. Buat turun 4. 3 darab berapa 24 ada tak 3 darab berapa 24? 8. 8. Ada. Jadi selamatlah kerja kita ni. Lebih mudah ni. Cantik. Kerja kita dah lebih mudah sekarang. Sebab apa? 54 ni dah bertukar jadi 18. 3 ni jadi 1. Sebab 1 darab 3 dapat 3 kan? Maksud sini 18 darab 3 dapat 54. Okey. Sekarang kerja kita memang dah senang. 18 tinggal darabkan dengan 2. 1 darab dengan 1. Alamak, senang sangat. 1 darab 1. 1 darab 1, 1. 18 darab 2. Buatlah bentuk lazim kalau tak boleh. Ataupun kau tambah sahajalah. Okay. 36. 18 tambah 18, 36 betul? 36. Jadi kita dapat 36/1. Maksudnya 36 lah, sebab 36 bahagikan dengan 1. Okay. Itu sahaja dia punya cara dia. Okay. Okay, dah salin belum? Okay, lepas ni kita nak tengok apa ni? Pembundaran. Okay. Darab. Lepas tu pecahan tukar. Okay. So, settle lah kita punya masalah kita ni. Okay, lepas ni kita nak masuk perpuluhan. Okay, dah salin belum?
Boleh faham tak ni? Okey. Jangan sia-siakan pula kan. Okey. So kita dah tadi kalau darab pecahan ni senang saja. Kau tukar dulu kepada pecahan tunggal. Mesti atas ada satu nombor, bawah ada satu nombor. Okey, dia tak nak macam 10, 4 per 5 tu tak nak. Okey, habis So dapat 36 clear Okey, cikgu bagi ruang dulu. Cikgu tengok dulu kat dalam komen ni. Siapa yang chat-chat tu kan, yang senyap-senyap tu tak tahulah. Yang senyap-senyap tu ada ke tak ada pun tak tahu. Kan, hilang ke mana pun tak tahu. Harap ada lah kat situ. Takut hilang. Alia ni kita tahu dia ada tak ada. Dia bagus dia. Okey, sentiasa buka kamera. Semacam cikgu. Cikgu sentiasa buka kamera kan. Cikgu boleh je tutup kamera ni. Kan, bagi tak nampak kan. Tapi tak best lah. Cikgu boleh je tutup kan. Tapi pada cikgu mengajar tanpa melihat wajah ni, dia tak berapa masuk lah kan. Dia kena pandang wajah tu baru masuk. Okay, cuma kita kelas online, cikgu tak paksa lah kan. Tu pulang pada masing-masing. Ada orang sebab dia tak buka video sebab internet dia tak cukup kuat. Jadi nanti dia makan internet kuat kan. Okay, terpulang masing-masing. Okay, kalau cikgu masuk ke berpandang wajah. Sebab kat atas dekat depan cikgu ni ada 3 skrin. Satu skrin memang cikgu pandang wajah pelajar, satu skrin mengajar, satu skrin untuk tekan switch. Okay, so 3 cikgu ada. Alright, so kita pergi soalan terakhir sebelum kita berhenti rehat sembahyang. Lepas tu kita akan masuk perpuluhan lah. Okay, so kita tengok yang ini. Pun sama juga. Okay, ada nombor bercampur. Ada nombor bercampur. Tak nak, ini kita tak nak. So kita kasih tukar dulu. Okay, 2 darabkan dengan 5, 10 tambah dengan atas. Okay, so 2 darab 5, 10 tambah dengan atas dapat 14. So 14 per 5. Okay, darabkan dengan 3 per 8. Macam biasa, ada tak nombor yang boleh dikecilkan? Ada ke tak ada? Kalau tak ada, kita kena darab kasih habis. Ada. Ada. Mana yang ada? 14 dengan 8. Okay, dan sifir berapa tu 14 dengan 8 tu? 2. Sifir 2. Jadi bagi yang tak boleh-boleh lagi sifir tu, kau tengok sifir 2 lah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okay, so tengok nak dapatkan 8, 1, 2, 3, 4. So potong 8 ni jadi 4. Kemudian nak dapatkan 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Potong 14 tinggal 7. Jadi dah tak boleh kecil, dah tak boleh permudahkan dah. Jadi tinggal 7. Tinggal 7. Darab dengan 3. So 7 darab 3 berapa? 1. 21. Kemudian 5 darabkan dengan 4. Dapat 20. Nampak jawapan kita dalam pecahan tak dalam pecahan tak wajar 21 per 20. Jadi kita boleh bahagilah. Ambil 21 bahagikan dengan 20. Okey, so 20 darab 1 lah 20. Ini sebab senang je lah. Kan? 1 baki. Jadi jawapan kita adalah 1. Yang atas ni 1. Kemudian ambil baki bawah 1. Kemudian 20. Okey, inilah 20. So dapatlah jawapan kita 1 per 20. Habislah kita punya pembelajaran darab pecahan. Okey. So dalam darab pecahan ni ada 2. Satu kita belajar nombor. Nombor bulat. Okey, darabkan dengan pecahan. Bila sebut pecahan ni dia mesti tunggal. Okey. Kemudian ni minggu lepas. Minggu ni yang kita tengah belajar sekarang adalah nombor bercampur. Okey, nombor bercampur darabkan dengan pecahan. Okey, jadi apabila darab kita tak nak nombor bercampur. Okey, kita nak dia mesti dalam pecahan juga. Jadi kena tukarkan nombor bercampur ke dalam bentuk pecahan baru boleh darab dengan pecahan satu lagi. Begitu juga kalau nombor tu bagi nombor bercampur, darabkan dengan nombor bercampur. Pun tak nak. Okey, samalah macam ni Ini maksud nombor bercampur ni. Yang ini dia bagi nombor bercampur, darabkan dengan nombor bercampur. Tak nak, tak boleh. So kita mesti tukar dulu kepada pecahan, darab dengan pecahan. So tukar kepada pecahan tak wajar. Okey.
So contoh yang akhir sama juga nombor bercampur dengan pecahan pun tak nak. So kita tukarkan 2/45 tu kepada pecahan dulu. Okey. So kita dah 9.20 kita berhenti solat sekejap seperti biasalah. Okey. So kita akan kembali. Untuk maklumat Akilah, kita biasanya kelas kita akan rehat 10 minit untuk kita berhenti solat Isyak. Okey. So kita akan masuk kembali bab yang baru. Dia dulu, kalau dulu buku yang lama, pecahan dengan perpuluhan ni satu bab yang asing. Okey. Tapi dengan modul yang baru, silibus yang baru ni, pecahan, perpuluhan dan peratus dia di bawah satu topik saja. Okey. Kalau kita tengok kat atas nampak tak, pecahan, perpuluhan dan peratus ni dah duduk sekali dah. Okey. Dah duduk sekali. Okey, jadi part yang pertama kita dah selesai. Okey, part yang pertama kita dah selesai iaitu berkenaan dengan pecahan. Yang mana di tahun 5 ini pecahan yang kamu belajar adalah berkenaan dengan darab pecahan. Okey, darab pecahan. Okey, darab pecahan di tahun 5. Maka mana nanti kamu akan belajar bahagi pecahan pula lah. Okey. So ini dah ada belajar darab pecahan. Okey, maka nanti bila kamu di tahun 6, silibus baru juga, kamu akan dapat buku teks yang baru juga tahun depan. Okey, sebab kamu adalah first batch yang pakai buku baru lah. First batch yang pakai buku baru. Jadi kalau dah di tahun 5 ni ada darab pecahan sahaja, maka di tahun 6 nanti akan ada bahagi pecahan. Okey. Kalau zaman dulu darab pecahan dengan bahagi pecahan ni belajar di tahun 6. Untuk kamu ni dia turun satu tapak ke bawah. Okey. Tapi tak apalah, kita belajar macam biasa saja, jangan takut. Okey. So sebelum kita pergi lebih jauh, topik kita ni adalah berkenaan dengan bundar. Kamu dah belajar pembundaran betul? Bundar semua dah belajar. Okey, daripada jam 4 lagi dah belajar bundar kan? Masuk tahun 5 pun ada belajar bundar juga kan awal-awal hari tu kan? Tapi itu bundar melibatkan nombor bulat sahaja. Contohnya. Okey. Kita tengok korang ni dah pandai bundar ke belum? Okey. Katakanlah kita ada 247. Okey, soalan dia. Okey, bundarkan. Okey, bundarkan nombor berikut. Okey. Ni kita nak kepada puluh terdekat. Okey, 247 ni kepada puluh yang terdekat. Apakah jawapannya? Type cepat. Nak tengok masih ingat ke tak ingat lagi bundar ni? Ke dah lupa-lupa ayam dah? Tahu lupa-lupa ayam? Ingat-ingat lupa. Cepat, type dulu. Oh, Aisal laju. Maksudnya ni geng-geng yang pandai bundar ni. Okey. Okey, Ali laju saja. Okey. Okey, Alia dah bagi. Okey, bagaimana yang lain? Okey. Akilah, Tufail, Fahim. Ni bundar yang biasa dulu Sebelum kita nak masuk bundar perpuluhan, dia kita nak check dulu, nak screen test dulu. Screen test dulu. Tak ingat. Okey, apa Tufail yang kata tak ingat kan? Tufail ni memang asyik tak ingat je apa yang dia ingat tahu. Okey, so seorang jawab tak ingat. Bagaimana yang lain? Tak ingat, tak tahu. Apa lagi? Okey, yang lain macam mana yang lain ni? Cikgu, gambar cikgu macam kat dekat yang tempat nombor yang cikgu tulis tu tak nampak sangat. Tak nampak sangat? Kenapa kamu tak nampak Kamu guna handphone Okey, kalau kamu guna handphone, pastikan handphone kamu tu landscape, jangan menegak. Kalau menegak memang kamu tak nampak nanti. Okey, lupa nak bagi tahu. Siapa yang pakai handphone, mana handphone cikgu ni, handphone pun tak ada lah. Okey, ni contoh. Kamu jangan tengok macam ni. Memang kamu tak akan nampak. Kena macam ni.
Memang kamu tak akan nampak rugi siapa yang pakai handphone pastikan kau pakai tab ke kau pakai handphone kan kat depan cikgu ni nampak ada tab ni kan. Ni tab ni pastikan macam ni, jangan macam ni. Kalau macam ni memang tak nampak penuh. Okey, dia mesti tengok landscape. Lupa nak cakap. Okey, so dah nampak kan? So berapa jawapan kat situ? Tadi rakan kita tak nampak tadi. Okey, tak apalah kita raikan. Okey. Okay, bundar macam biasa, tak kisahlah kamu guna nombor miskin, nombor kaya, naik bukit, turun bukit, tak kisah apa pun teknik yang kamu belajar. Yang penting bundar dia tetap sama. Okay, so dia nak kepada puluh yang terdekat, maka kita berhenti pada rumah puluh. Okay, ni ulang kaji sikit-sikit lah berhenti kat rumah puluh dekat sini lah. Rumah 4 adalah rumah puluh. Kita tengok jiran sebelah dia. Okey, jiran sebelah dia lebih daripada 5. Kan kamu ada belajar dulu kat sekolah. 0, 1, 2, 3, 4. Miskin, kan? Macam-macam belajarnya kan. Nama dia lah. Kan, 5, 6, 7, 8, 9. Kaya. Jadi kaya tambah 1. Kan, berkaya. Miskin tak ada apa-apa kosong. Macam tu kan. Itu salah satu cara lah. Okey, ataupun kamu belajar dulu pembundaran dengan cara naik bukit, turun bukit. Okey, so naik bukit 0, 1, 2, 3, 4. Daripada turun bukit 5, 6, 7, 8, 9. Okey, turun bukit susah. Okey, naik bukit susah, turun bukit lagi senang. Senang tu kita akan tambah 1. Susah ni kembali kepada kosong lah. Okey. So dah 7 ni dia lebih daripada 5. Maka dia lebih daripada 4. Maknanya dia nombor 5 ke atas. So kita akan tambah 1 pada rumah puluh. Yang ini akan jadi sifar. Jadi kita akan dapat 250. Okey, tahniah lah. Okey. 3 orang yang bagi jawapan kat situ daripada 6 orang. Okey. So lagi maksudnya separuh-separuh. Separuh ingat, separuh lupa. Okey, sekarang baru kita nak buat bundar. Okey, beza dia adalah bundar ni dia ikut kalau tadi kita ambil 247 kan. Ini adalah nombor bulat. Bundar yang kita nak belajar hari ini adalah bundar yang melibatkan titik perpuluhan. Okey, 247.3 katakan. So ni ada berapa tempat perpuluhan? Satu. Okey, satu saja kan. Kita kira nombor selepas titik perpuluhan tu. Okey. Kalau 253.47 ini ada 2 tempat perpuluhan. Tu maksud dia. Okey. Bundar macam biasa. Kejap lagi cikgu tunjuk. Okey, baik kita tengok soalan yang pertama dulu. Teng. 10 dia nak apa ni? Bundarkan kepada satu tempat perpuluhan. Dia nak satu tempat perpuluhan sahaja. Jadi, kita pergi kepada 10.84 ini. Okey, 10.84 ini. Di manakah kalau kita nak satu tempat perpuluhan? Kita berhenti dekat nombor 8 ke dekat nombor 4? Ya, betul Ali. Ya, betul. Okey. Ali dia type laju kan. Maksudnya dia faham lah tu. Okey. So, kita akan berhenti kat 8. Sebab apa? Sebab soalan nak satu tempat perpuluhan. Berhenti dekat satu tempat perpuluhan. Jadi, lepas titik tu berhenti rumah pertama dia lah 8. Kita tengok jiran sebelah. Okey, jiran sebelah ni lebih tak daripada 5? Tak lebih. Kan? Tak lebih. Jadi, kita tak tambah apa-apalah kat depan tu. Jadikan dia kosong sahaja. Cumanya sebab soalan ni nak satu tempat perpuluhan. Jadi dia nak satu nombor je ada. Okey, akan ada pelajar tulis macam ni. 10, okey, perpuluhan 8 sifar. Sebab kita dah terbiasa dengan apabila kita bundar, nombor tu tak lebih daripada 5. Yang belakang semua jadi kosong-kosong kan. Kita akan kosong-kosongkan dia. Tetapi soalan ni minta satu tempat perpuluhan. Satu tempat perpuluhan. Dia nak satu je nombor kat belakang tu. Jadi sifar tu tak payah letak. Okey. Sifar tu tak payah letak. Sebab apa tak payah letak? Sebab dia dah cakap nak satu tempat perpuluhan saja. Kalau kamu letak sifar kat belakang ni, dah jadi 2 tempat perpuluhan. Walaupun selepas bundar. Dia tak nak. Okey. Jadi kita padam ni. Jelas?
Bundar macam biasa je ni. Bundar macam biasa je kan. Cuma kita kena tengok lagi. Kita tengok soalan kedua. 31.572. Okey, 572. Dia nak 1 tempat perpuluhan. Jadi kita berhenti kat mana? 5. Okey, cantik. Berhenti dekat 5. Tengok jiran sebelah sahaja. 2 tu tak payah tengok. Tengok jiran sebelah dia. Macam kita bundar biasa. Mana kita tengok sampai semua kan? Kita tengok sebelah dia saja. So 7. Adakah 7 tu nombor kaya? Kamu panggil apa Dulu bundar belajar. Oh, kaya adik kata. Maknanya kat sekolah pakai kaya miskin Okey, tak kisahlah tak kisah. Okey, cikgu ikut yang kamu faham lah. Okey, so kaya. Bila kaya kan kita memberi. So kita bahagilah. Okey, tambah 1 dekat rumah 5 tu. Okey. So yang lain ni semua akan jadi sifar-sifar ni yang belakang ni. Tapi ingat sebabkan soalan ni nak 1 tempat perpuluhan. Jadi sifar belakang ni pun kita tak tulis. Kita hanya tulis 31 perpuluhan berapa? 31 perpuluhan berapa jawapan kita ni? 21.6. Ya, terbaik. Okey. Oh, mana cikgu punya ni? Alia nampak keras je tu? Alia ke tu? Alia tu? Ada. Tadi nampak macam keras je kan? Takut dia lag tadi kan? Okey. Okey. So dapat 31.6. Okey, baik. Sekarang cikgu nak kamu cuba sendiri pada soalan ketiga. Nampak bunda ni macam dah terror dah ni. Okey, pecahan tadi cikgu tahu. Sifir tu je. Kamu pun sebenarnya tahu kenapa lambat sikit kira tadi kan? Sebab sifir kamu. Jadi pandai-pandailah kau baiki kau punya sifir. Okey. So sekarang buat dulu soalan nombor 3, sifar perpuluhan 251. Okey, bundarkan kepada 1 tempat puluhan. Okey, 1 tempat puluhan dapat berapa? Okey, Ali dah bagi. Okey, betul Ali. Jawapan Ali, tahniah. Okey, kita tunggu kejap rakan-rakan lain bagi peluang pada rakan-rakan lain. Bundarkan pada 1 tempat perpuluhan. Okey, Aisar dah bagi. Okey, Aisar, titik perpuluhan mana Aisar? Titik perpuluhan tak ada tu. Kau bagi nombor Jasbon ke apa? Dia bagi nombor. Tak ada titik perpuluhan situ. Betul kan kat situ? Okey. Okey, Alia dah betul jawapannya. Okey. Kita tunggu rakan-rakan lain. Okey, baru betul Aisar. Okey, cikgu tahu kau salah type je tadi. Saja usik kau. Okey. Okey, mana yang lain? Pantas. Okey, Tufail. Ada pun Tufail ni kan. Okey, betul Tufail bundar. Ya kan tak ada tadi. Oh, ada adik dia sebelah tu Ingatkan kau hilang. Minggu lepas kau hilang rupanya kau pergi tengok TV 056. Okey, 7888. Okey, so ada lagi yang lain? Siapa yang tak boleh type, boleh je buka mic tu bagi tahu jawapan, okey? Okey cikgu nak apa? Nak letakkan tepukan ni. Kenapa tak nyala Sekejap Apa hal tak nyala? Okey, dah ada. Okey. Baik. So betul lah tu. Okey, tahniah kepada yang bagi tu. Yang lain ni cikgu tak tahu di alam mana dia ada tu. Okey. Alright. So kita tengok sini macam biasa 1 tempat perpuluhan kita berhenti dekat rumah 2 lah. Selepas titik kan. 1. Jadi tengok rumah sebelah nombor 5 lebih daripada 5 kan. Jadi maknanya tambah 1. Yang ni kita buang lah. So kita akan dapat sifar perpuluhan 3. Okey, yang nombor 4. Oh, Ali laju kali ni. Dahsyat Ali ni. Ali dah bagi jawapan dah. Okey, yang lain mana? Cepat. 1 tempat perpuluhan saja. Okey, Aisyah dah bagi. Okey, nampak bunda ni nampaknya boleh lah tu, Aisyah tu. Pecahan tadi senyap je kan. Diam je, tawaduk betul. Pada belajar pecahan tadi.
Nak buat macam mana? Dah di tahun kamu ni ada darab pecahan. Nak tak nak kau kena buat juga. Okey. Jadi cikgu ajar kamu darab pecahan. Cikgu ajar tahun 6 pun sekarang tengah ajar. Okey, kami dah habis lah darab pecahan. Darab dengan bagi pecahan kami dah habis. Kami dah nak masuk topik baru dah. Okey. Tapi lebih kurang je tajuk dengan korang. Okey, so kita dapat 7.1. Okey, tahniah betul lah tu. Okey. So, Alia pun dah bagi situ kan. So, maknanya kita dapat sini tengok satu tempat perpuluhan. Pergi sebelah. Nampak nombor kosong kan. Nombor miskin. Tak ada buat apa-apa lah. So, dapat 7.1 sahaja. Kalau ikutkan, kita kan selalu kan bundarkan. Belakang semua jadi sifar kan. Tapi sebab sini dia dah minta satu tempat perpuluhan je. Jangan kamu tambah sifar dekat belakang dia. Okey, nanti jadi salah. Okey, nanti akan jadi salah. Okey, habis. Tadi satu tempat perpuluhan. Sekarang nak 2 tempat perpuluhan. Konsep yang sama. Cara yang sama. Okey, tak berubah pun. Sama sahaja. Okey. Macam mana? Pergi kat nombor tadi jugalah. Okey. Sifar perpuluhan. Cikgu esok ada lagi kan? Besok mana ada besok? Besok tak ada. Kelas kita seminggu sekali je darjah 5 ni. Cik Akilah tanya esok ada lagi. Ada kalau kamu nak masuk kelas darjah 6. Kelas tingkatan 1, kelas tingkatan 2 ada. Besok Tak apalah. saja je gurau-gurau. Okey. Besok kan kamu balik Kuala Selangor. Okey, besok kamu ambil buku kamu tu kat dalam pos cikgu dah letak tadi. Buku kamu apa tolong cikgu? Buku ni lah yang kita belajar ni sebenarnya ada buku dia. Okey. Nanti kamu ambil. Ni sebenarnya yang kita tengah cikgu tengah ajar kamu ni ada buku dia. Cumanya buku tu sebab parent kamu minta hantar kat rumah, cikgu hantar kat rumah lah. Kalau tak cikgu post. Okey. Nanti cuma kamu tolong semakkan buku tu. Cikgu takut tertukar dengan buku cikgu. Kalau kamu ada buku tu nanti kamu tengok. Kalau ada contoh-contoh tu maksudnya buku cikgu. Maksudnya cikgu tertukar. Terbagi kat kamu. Okey. Tapi tak apalah. Dia conteng sikit je lah. Anggap lah. Kat depan-depan tu conteng. Sebab cikgu cari buku cikgu tak ada ni. Kan. Okey, tak apa. Okey, so sifar perpuluhan 214. Kita tengok dekat mana dekah 2 tempat perpuluhan? Dekat mana? Mana satu? Nombor 2 ke nombor 1, nombor 4, nombor kosong? Nombor 1. Dekat nombor 1 ni kan. Jadi tengoklah sebelah dia. Sebelah dia 4, nombor miskin. Nombor miskin tak ada apa-apalah. Jadi kita akan dapat sifar perpuluhan 2 1. Sebab apa? 4 ini okey, kita nanti kosongkan dia kan. Tapi kita jangan tulislah macam tu sebab nanti dia akan jadi 3 tempat perpuluhan. Kita nak 2 sahaja. Soalan kedua ni menarik sekali. Ya, menarik, cantik, memang the bomb. Okey, apakah yang kamu dapat soalan ni? Okey, cikgu nak tengok yang ini kan. Ini soalan ni sempoi ni katanya. Kata orang Penang soalan ni sempoi. Orang Johor tak tahulah kata apa kan. Tufail orang Johor. Orang Johor tak tahulah dia kata apa soalan ni. Bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan juga samalah. So kamu akan berhenti dekat nombor 9 kan. So kamu bundar, cuba kamu bundar. Jawapan dia dapat apa? Itu yang menarik kita nak tunggu ni. 8.10. 8.10. Mana datang 8.10? Okey, tulislah situ. Okey. Rakan kita bagi tahu 8.10. Okey. Sebab dia dah cakap semua orang dah dengar, kena tulislah kan. Okey, ada yang bagi 8.910. Okey, yang bagi 8.910 ni, nampak ni dah berapa tempat perpuluhan ni? Ni awal-awal dah kalah perang. Tahu perang? Awal-awal dah salah. Dia nak 2 tempat perpuluhan. Kamu bagi 8.910 tu dah lari kat situ. Okey, 8.91 dah betulkan dah. Okey. So, yang ni dah askar tadi dah selamat, dia tukar kepada 8.91. Okey, Aisyah tadi dah Aisyah dah bagi. Okey. Alia, Alia bagi lain sikit pada orang lain, 9.0. Okey, siapa lagi bagi kat sini? Tufail 8.1. Okey, Tufail sama dengan Aisar. Okey. Baik, dah semua tinggal Akilah dengan Fahim je ni. Ada ke tak ada dia orang ni? Akilah tadi ada baru cakap kan. Agaknya pakai handphone susah sikit nak menaip
Nanti Saya moga-moga dalam bilik susah nak dapat internet. Okay. So apa jawapan kamu? Okay. Jawapan kamu apa? Fahim apa jawapan Fahim? Fahim ni ada ke tak ada Fahim ni kan? Okay. Okay. So kita ada 3 pilihan jawapan. Yang mana satukah jawapan kita? Mari kita lihat dulu. Okay. Cikgu tak nak bincang dulu nombor ni. Cikgu nak dalam nombor bulat dulu. Okay. Kalau kadang ada dalam peksa keluar soalan macam ni kan. Ramai pelajar sangkut. Okey, 996 tadi kan. Okey, cikgu bagilah nombor bulat dulu. Okey, 8996. Fahim hantar titik je. Sabar je lah kan. Dia hantar titik je kat cikgu. Orang suruh hantar jawapan bukan hantar titik. Hantar titik buat apa? Okey, 8996. Katakanlah soalan ni kata bundarkan kepada puluh terdekat. Okey, katakanlah bundar kepada puluh terdekat. So apa jawapan kamu? Bundarkan kepada puluh terdekat. Okey. So macam biasalah tengok kat rumah puluh kan, sini rumah puluh. So apa jawapan kamu untuk soalan ni? Type dulu. Cepat. Pantas. Cik. Cepat tu Fael. Tu Fael duk fikir apa lagi? Okey, Luqman dah bagi. Okey. Apa ni? Kena kira apa ni? 8100. 8100. Okey, 8100. 8910. Okey, 8910. Okey, lagi? Okey, 8910. Okey. So kita tengok sini, kita nak bundarkan. Okey, ni soalan tricky sikit lah kan. Okey, kadang-kadang ada ditanya macam ni. Okey. So kita macam biasa je kita bundarkan. Kita berhenti dekat rumah puluh sebab dia nak puluh terdekat kan. Okey, kita tengok nombor sebelah dia, nombor 6, nombor kaya. Jadi tambah 1. Okey, tambah 1 kat mana? Tambah 1 kat sini lah kan. Okey, 9 tambah 1. Okey, yang ni belakang akan jadi kosong betul. Sebab ni bukan nombor apa nama. Ni jadi kosong. Okey, yang ni 9 tambah 1 kan. 9 tambah 1 dapat berapa? 10. Naik sini 1. Okey, 9 tambah 1 lagi. Okey. Okey, kita tengah bincang ni. Akilah boleh tengok kat sini tak betul jawapan kau tu. Gelap sikit. Alamak, bateri habis ke? Aduh, baru aku nak gelak kat orang, tak baik itulah. Kan dia tak baik nak gelak kat orang tu. Tak ada gurau. Okey. Janganlah serius sangat kan. Cik serius je. Okey, so 9 tambah 1 10. Okey, naik sini 1 jadi 8 tambah 1 9. So jawapan dia adalah 9000. Okey. Apabila kita bundarkan nombor ni lebih daripada 5 di nombor kaya. Okey, kan kita tambah 1 kat sini kan. Jadi 9 tambah dengan 1 dapat 10. Jadi 10 sifar kat bawah 1 naik ke atas. Jadi 9 tambah 1 dapat 10 lagi. Sifar kat bawah 1 naik ke atas. 8 tambah 1 9. Jadi jawapan kita 9000. Okey. Ni kalau nombor bulat, kita aplikasi benda yang sama pada jadi kalau kita kat sini kita nampak jawapan yang betul yang ni. Okey, betul ke tak betul kita semak. Okey. So kita pergi kepada dua tempat perpuluhan. Cuma yang ni beza dia bila nombor perpuluhan. Kalau dia nak dua tempat perpuluhan, nombor belakang kita tak nak dah. Okey, macam Akilah bagi jawapan kat cikgu tu, Akilah dah bagi 4 tempat perpuluhan. So dia tak nak. Okey, dia nak 2 tempat perpuluhan saja. Okey, so kita tengok dekat nombor 9, pergi sebelah macam tadi juga. Okey, nombor 6 kan 6 lebih daripada 5. So tambah 1 dekat 9 ini. So 9 tambah 1 10. Naik sini 1. 9 tambah 1 10. Naik sini 1. 8 tambah 1 9. Okey, kalau ikutkan jawapan kita dapat adalah 9 perpuluhan sifar. Tetapi sebabkan dia nak 2 tempat perpuluhan saja,
Jadi kita akan ambil 9 perpuluhan sifar. So yang belakang ni tak ada. Okay, kita potong. Samalah macam ni kan, kita potong. Itu beza sedikit. Cik Alia lah macam ni. Alia dia joget-joget kan sebab dia betul kan. Sebab dia betul kan. Dia betul, dia joget-joget lah kan. Cik salah macam macam tu Fael kan. Salah tu dah macam ni lah. Kepala dah turun ke bawah lah kan. Sekejap lagi dia terus tidur. Okay. Alright. So soalan ketiga. Okay. Soalan ketiga. 12.755. Okay. Okay Ali. Tahniah betul. Nampak ini ni direct lah. Okay. Soalan nombor 2 ni direct sajalah. Soalan nombor 3 ni direct. Soalan nombor 2 tu yang dia special sikit. Bila dia ada nombor 999 tu biasa dia lain. Okey, Alia betul jawapannya. Tahniah. Okey, Aisar. Okey, Aisar belum. Aisar semak dulu Aisar. Ada tersyasyul sikit lah Aisar. Tersyasyul. Dia nak 2 tempat perpuluhan Aisar. Berhenti dekat rumah mana? Nak bundarkan tu. Okey, kau salah berhenti rumah tu. Berhenti kat rumah yang betul. Okey, tak apa, betulkan dulu. Okey, yang lain mana? Tu Fael dah macam berasap dah kepala kamu tu. Dah nampak macam keluar asap lah kat kepala tu kan. Okey, nak 2 tempat perpuluhan maka kita berhenti pada ni 1, ni 2 tempat perpuluhan. Berhenti kat 2 tempat perpuluhan lah. Baru kita tengok rumah sebelah. Okey, rumah sebelah lebih daripada 5. Okey, so tambah 1 lah sini. Okey, so kita akan dapat 12.76. Okey, 12.76. Okey, tahniah kepada yang betul tu, tahniah tu Fail pula. Aisyah tadi dia berhenti pada rumah yang salah. Okey, alright, soalan keempat, soalan penghabisan kita ni. Oh, laju Ali soalan ni. Nampak bundar Ali dah terror cantik lah tu. Ali ni tak dan tanya dia bagi jawapan dah. Laju benar. Okey, Alia pun dah bagi. Okey. Okey, Aisar pun okey, Aisar kali ni betul. Kali ni betul. Yang lain mana? Yang lain? Akilah ni tengok soalan mana ni? Akilah awak tengok soalan mana tu? Asal awak punya dapat 3 kat depan? Ke awak salah type? Okay, tu Fael belum betul. Tu Fael berhenti soalan nombor berapa? Dia tengok soalan mana ni? Soalan nombor 4. Betul lah, kita orang semua tengok soalan nombor 4. Betul lah. Betul lah soalan nombor 4. 45.032. Kau tulis situ apa tu? 3 lebih tu. Mana datang 3 kat depan? Orang suruh bundar je ni. Okey. So kita akan berhenti pada 2 tempat perpuluhan dulu. Sebab soalan ni minta 2 tempat perpuluhan. Kan? 2 tempat perpuluhan. Jadi kita pergi dekat titik kita tu. Ni titik kita kat sini ni. Titik. Okey, 1 tempat perpuluhan. 2 tempat perpuluhan. Kemudian kita tengok kawan sebelah dia. Okey, kawan sebelah dia tak lebih daripada 5. Maka kita tak perlu tambah lah. So dapat 45 perpuluhan 03. Okey, yang ni jadi kosong kan? Tapi ingat kita tak tulis kosong tu. Okey, kita tak tulis kosong itu sebab dia nak 2 tempat perpuluhan saja. Jadi kita hanya ambil 45.03 sahaja. Okey. Kita hanya ambil 45.03 sahaja. Okey.
So dah tamatlah kita punya topik pembundaran. Minggu depan, okey, kita akan masuk. Okey, 3 tempat perpuluhan ni boleh tak kamu buat sebagai homework? Minggu depan kita semak Okey, 3 tempat perpuluhan sama macam 2 tempat perpuluhan lah. Cuma ada 3. 1, 2, 3. Berhenti kat 5, baca nombor sebelah. Okey. Berhenti dekat nombor yang ketiga, baca nombor yang sebelah. Okey, yang ni boleh buat sebagai homework lah. Nanti minggu depan